Selamat datang ke channel Juga Chong dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah persamaan linear serentak. Jadi untuk memahami bahagian ni anda mesti kena ulang kaji balik bab 6 tingkatan 1 persamaan linear dan bab 2 tingkatan 5 matrix. Jadi mari kita lihat macam mana bentuk soalan yang biasa muncul dalam SPM ni. Jadi biasanya kita akan nampak soalan akan minta kita membentuk dua persamaan linear mengikut situasi yang diberikan. Lepas tu kita diminta untuk mencari nilai dengan menyelesaikan persamaan linear serentak tersebut. Dan biasanya kaedah penyelesaian tu ada 3, iaitu sama ada kita gunakan daripada bab 6 tingkatan 1 iaitu pengantian atau penghapusan, atau daripada bab 2 tingkatan 5 dengan matrix. Jadi biasanya soalan tu akan nyatakanlah. Contohnya soalan tu akan minta anda gunakan kaedah matrix. Maka anda mesti gunakan kaedah matrix untuk selesaikan soalan ni. Kadang-kadang soalan tu boleh juga minta anda jangan gunakan kaedah matrix. Maka anda mesti gunakan kaedah pengantian atau penghapusan. Kalau soalan tu tidak nyatakan apa-apa, maka anda bebas untuk gunakan mana-mana kaedah penyelesaian. Jadi seterusnya kita akan lihat dua contoh lah yang saya ambil daripada kertas percubaan. Biasanya untuk topik ini akan muncul pada bahagian A kertas 2 dan markahnya adalah antara 3 sampai 5 markah. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama, jumlah harga bagi 3 kg mangga dan 2 kg rambutan ialah RM24, manakala jumlah harga bagi 5 kg mangga dan 4 kg rambutan ialah RM44. Dengan menggunakan kaedah matrix, cari harga dalam RM bagi 1 kg mangga. Jadi di sini kita ada dua buah-buahan iaitu mangga dengan rambutan. Jadi maka kita mesti kena katakan dahulu wakilkannya dengan satu pemboleh ubah. Jadi pertama sekali saya akan katakan X sama dengan harga sekg mangga. Atau 1 kg lah. Saya gunakan 1 kg lebih baik. 1 kg mangga. Dan Y itu sama dengan harga 1 kg rambutan. Jadi di sini kita mesti kena wakilkan dahulu dengan pemboleh ubah lah, supaya kita dapat bentukkan persamaannya. Jadi berdasarkan situasi yang diceritakan tu, kita perlu tuliskan dua persamaan linear. Jadi di sini kita ada 3 kg mangga. Jadi 3X tambah dengan 2 kg rambutan iaitu 2Y sama dengan 24. Jadi ini persamaan yang pertama. Lepas tu persamaan yang kedua pula adalah 5 kg mangga dengan 4 kg rambutan. Jadi anda perlu tuliskan 4Y sama dengan 44. Jadi pertama sekali anda mesti kena bentukkan persamaan linear ni lah, atau satu pasangan persamaan linear serentak ni, di mana kita mempunyai pemboleh ubah yang sama iaitu X dan Y. Jadi di sini sebenarnya soalan tu mau anda carikan nilai X lah, iaitu harga 1 kg bagi mangga. Tetapi untuk selesaikan tu kita mesti kena carikan X dan Y lah. Jadi di sini kita diminta gunakan kaedah matrix. Jadi pastikan anda sudah susunkan kita punya persamaan tu dalam bentuk ni. Baru kita akan tuliskan dalam bentuk matrix. Jadi kita akan tuliskan dalam bentuk kurungan seperti ini. Jadi ingatlah macam mana anda tuliskan. Jadi waktu anda tuliskan ni anda akan dapatkan satu markah sudah. Jadi di sini kita hanya sekadar susunkan 3, 2, lepas tu ni adalah X, Y, dan ini adalah 5, 4, lepas tu nombor tu 24 dengan 44. Jadi di sini anda mesti kena pindahkan matrix yang depan tu ke belakang. Jadi di sini sebenarnya melibatkan matrix songsang lah. Kalau di sini anda sudah lupa macam mana untuk carikan matrix songsang tu, sebenarnya ada rumus diberi dalam kertas 2, iaitu rumusnya seperti ini. Jadi anda mesti kena pandai untuk gunakannya lah, iaitu AD tolak BC. Lepas tu dalam kurungan tu anda mesti kena terbalikkan A dan D tu, iaitu D di atas, A di bawah. Manakala untuk B dan C tu kena tambahkan negatif. Jadi ini memang rumus untuk matrix songsang. Jadi sekarang kita hanya pindahkan matrix depan tu ke belakang. Jadi kita akan tuliskan seperti ini, iaitu 1 per, di mana A, B, C, D tu, jadi saya gunakan warna lain lah. Saya labelkan ni A, B, C, D. Jadi anda mesti kena pandai macam mana gunakan kaedah matrix ni ya. Jadi di sini 3 darab 4 tolak dengan 2 darab dengan 5. Lepas tu dalam tu kita perlu pindahkan tempat A dan D tu 4, 3. Lepas tu B dan C tu kena letakkan negatif.
Macam tu. Jadi belakang tu adalah 24 dengan 44. Sekarang kita hanya perlu darabkan atau kita selesaikan depan tu. Yang ni adalah 1/12 tolak 10. Yang belakang ni macam mana darabkan matriks tu? Anda mesti kena ingat baris darab dengan lajur. Jadi ada 2 baris, 1 lajur. Jadi di sini kita darabkan depan dengan yang atas. Lepas tu tambah dengan negatif 2 darab dengan 44. Negatif 5 darab dengan 24. Tambah dengan 3 darab dengan 44. Lepas tu kita hanya gunakan kalkulator untuk bantu kita selesaikan lah. Dalam tu kita dapat ni boleh tekan terus lah. Kalau anda tak mau tekan terus, anda boleh selesaikan secara manual juga. Ini akan dapat 96. Lepas tu ni tolak dengan 88. Lepas tu yang bawah tu negatif 120 tambah dengan 132. Jadi anda akan dapat 1/2. Atas tu adalah 8. Bawah tu adalah 12. Dan mesti kena darab masuk 1/2 tu. Jadi akan dapat 8/2. Lepas tu 12/2. Dan jawapannya akan dapat 4 dan 6. Jadi di sini anda punya jawapan tu sebenarnya adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 6. Dan jawapan yang dikehendaki soalan tu sebenarnya nak carikan harga 1 kg mangga. Jadi anda mesti tulis balik harga 1 kg mangga tu adalah sama dengan RM4. Jadi tak tuliskan unit pun tak apalah. Yang penting tu adalah 4. Jadi kehendak soalan tu memang nak carikan harga bagi 1 kg mangga, iaitu kita punya X tu. Jadi kita mesti kena selesaikan sampai tahap ini, baru kita akan dapat markah penuh. Jadi untuk soalan 1 ni sebenarnya hanya diminta untuk menentukan harga 1 kg mangga. Maka sudah kira selesailah selepas kita tentukan nilai untuk 1 kg mangga tu. Jadi begitulah untuk contoh pertama ini dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi mari kita lihat satu contoh yang bukan gunakan kaedah matriks. Jadi kita lihat contoh kedua. Penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan. Jadi pada awal-awal soalan tu sudah bagi tahu kita tidak dibenarkan untuk menggunakan kaedah matriks. Maka anda mesti ikut arahan soalan dengan tidak menggunakan kaedah matriks. Untuk menjawab soalan ni, Raja Duak menunjukkan 2 buah khemah. Pintu masuk khemah A dan khemah B masing-masing berbentuk segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Jadi anda mesti kena tahulah ciri-ciri bagi segitiga ini. Sama kaki itu maksudnya ada 2 sisi yang sama panjang. Manakala untuk segitiga sama sisi itu adalah semua sisinya sama panjang. Diberi bahawa perimeter pintu masuk khemah A ialah 350 dan perimeter pintu masuk khemah B adalah 480. Jadi sama seperti tadi, kita akan diminta untuk bentukkan 2 persamaan tu berdasarkan kepada situasi yang diceritakan di sini. Jadi mari kita lihat gambar raja tu. Jadi anda mesti kena lengkapkanlah sisi yang tak ada tu. Jadi di sini kita tahu khemah A tu ini adalah segitiga sama kaki. Maka ni adalah 5Y. Manakala untuk khemah B itu adalah sama sisi. Maksudnya ketiga-tiga sisi itu adalah sama panjang. Iaitu X tambah 5Y, X tambah 5Y. Jadi kita perlu bentukkan 2 persamaan tu dengan gunakan perimeter. Perimeter tu adalah jumlahkan panjang sisi keseluruhan tu. Jadi anda perlu tahu apa itu perimeter. Jadi sekarang kita bentukkan 2 persamaan tu. Yang pertama tu adalah 5Y tambah 5Y tambah dengan 3X tambah 10 sama dengan perimeter tu 350. Jadi kita jumlahkan kita punya Y iaitu 5 tambah 5 jadi 10Y. Lepas tu yang 10 tu kena pindahkan ke sebelah menjadi tambah jadi tolak. Jadi persamaan pertama kita tu dapat 10Y tambah 3X sama dengan 340. Labelkan dengan 1. Jadi 1 tu maksudnya ini persamaan 1 lah. Lepas tu kita teruskan dengan kita punya khemah B. Perimeternya adalah 480 dan ini adalah segitiga sama sisi. Maka ketiga-tiga sisi itu sama panjang. Jadi di sini saya boleh gunakan 2 cara. Sama ada saya nak jumlahkan satu persatu atau saya gunakan darab terus. Jadi saya gunakan darab terus lah. Lebih mudah untuk tulis. Sama dengan 480. Jadi saya darab masuk
3x, 3 darab 5 tu 15y sama dengan 480. Jadi di sini disebabkan saya nampak x dan y itu adalah berlainan lokasi atau berlainan kedudukan, maka saya pindahkan y saya ke depan supaya mudah untuk saya tambah tolak. Dan saya labelkannya sebagai persamaan kedua. Jadi tadi arahan soalan tu sudah nyatakan kita tidak dibenarkan gunakan kaedah matriks, maka kita mesti gunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Jadi disebabkan kalau kita perhatikan kita ada 3x dengan 3x yang sama, maka kita boleh gunakan penghapusan terus untuk hapuskan x supaya kita dapat cari terus nilai y. Sebab soalan tu hanya minta kita carikan nilai y sahaja. Jadi di sini tandanya sama, maka kita akan gunakan tolak. Jadi saya akan gunakan persamaan 2 tolak persamaan 1. Jadi di sini 15y tolak dengan 10y sama dengan 480 tolak dengan 340. Jadi saya akan dapat 5y sama dengan 140. Jadi y saya tu sama dengan 140 bahagi 5. Maka saya dapat y ini sama dengan 28. Jadi begitu saja jawapannya untuk nilai y ini. Dan sebenarnya kita sudah selesai lah. Kita tak perlu carikan nilai x sebab tidak diminta oleh soalan. Jadi ingatlah, anda sentiasa perlu membaca arahan soalan dan memberi apa yang soalan minta sudah cukup. Jadi kita tak payah ganti balik untuk carikan nilai x lah. Sebab memang tiada markah akan diberi untuk nilai x. Jadi begitu sahaja untuk topik ini, iaitu persamaan linear serentak. Ingat, anda mesti kena bentukkan persamaan yang betul mengikut situasi yang diceritakan dan selesaikan soalan tu mengikut arahan soalan, iaitu sama ada kita boleh gunakan kaedah matriks atau kita perlu gunakan kaedah yang bukan matriks, iaitu penggantian atau penghapusan. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk lebih memahami persamaan linear serentak ni. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.